Waalaikumsalam, Syazwan Aiman, tahun 3 Bukhari. Terima kasih. Dengar tak suara Ustazah? Okay, Afika 3 Tarmizi. Dengar tak suara Ustazah? Boleh respon? Waalaikumsalam. Amy Ezuria ni siapa ya? Okey, siapa yang pandai, boleh tak tolong sharekan pautan ni dalam grup WhatsApp. Okey, copy pautan dan share dalam grup WhatsApp. Danisha Khairin dari kelas 3 Bukhari. Waalaikumsalam Danisha. Okey, terima kasih Afika. Nurin Arisa 3T. Terima kasih. Waalaikumsalam Amanda. Okey, Syazwina Hafni 3 Muslim. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam Ainul Mardiyah. Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan yang lain masuk. Kita tunggu sekejap kawan-kawan yang lain masuk. Oh, Raif Syami. Okey, terima kasih. Siapa tu Nurul Tia Muhammad Saleh. Terima kasih puan. Tolong sharekan. Waalaikumsalam Mama Fakhrullah. Waalaikumsalam Afina. Terima kasih. Saya tak ingat lah. Okey, Lut Hai. Terima kasih. Lut Hai, apa khabar? Dekat mana sekarang? Ada kat Kedah ke dekat Tanjung? Waalaikumsalam Adam Daniel. Okey, Hazim, Rifki. Waalaikumsalam Ata'illah. Malam ni subjek akhlak. Malam ni subjek akhlak, Lut. Okay, dah sedia dengan kitab? Okey, Akif. Okey, semua dah ada kitab ke? Okey, sediakan kitab depan kamu semua. Kalau boleh ada pensel ke dan buku tulis untuk salin nota sikit-sikit. Okey, Amirah 3B. Waalaikumsalam. Adini 3 Muslim. Waalaikumsalam Adini. Okey, rasanya kita dah boleh teruskan. Okey, sambil kita tunggu kawan-kawan, kita teruskan dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okey, kali ini adalah kelas online bagi subjek akhlak kali kedua. Okey, kali pertama hari tu kita dah buat dengan WhatsApp.
Okay, jadi pertamanya Ustazah ucapkan syukran jazilan, syukran kasirah, banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar yang join malam ni. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang support anak-anak. Okay, yang baru masuk boleh terus typekan nama dan kelas dari kelas mana ya. Waalaikumsalam, Adam Darwish. Okay. Seterusnya kita mulakan kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, seterusnya kita baca dulu surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini kita dedikasikan atau kita hadiahkan kepada semua orang-orang yang kita sayang. Okay, terutamanya yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Okay, seterusnya kepada orang yang kita sayang semua. Okay, ibu bapa kita, guru-guru, seluruh umat Islam kat Malaysia. Okay, khususnya kepada para pemimpin kita dan para pejuang barisan hadapan di semua hospital seluruh negara yang sekarang ni sedang berjuang melawan COVID-19. Okay, semua yang menghidap penyakit COVID-19 ni, okay, semoga kita doakan semoga mereka cepat sembuh, dan yang telah meninggal dunia semoga Allah merahmati mereka. Okay, seterusnya jangan lupa kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat join malam ni. Okay, mungkin disebabkan beberapa kekangan dan halangan yang diorang hadapi. Okay, mudah-mudahan diorang akan datang, diorang boleh join. Okay, dan tak lupa juga kepada kawan-kawan kita yang pada masa ni diorang terpaksa berpisah dengan ibu bapa diorang. Okay, kerana tugas dan tanggungjawab yang ibu bapa diorang laksanakan. Okay, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan mereka semua. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Ustazah harap semua baca ya. Okay, jangan seorang-seorang Ustazah baca pula. Okey, Tubat, okay, Marisa, Anis Kristina, Alicia Humaira. Okay, terima kasih. Okay, macam saya beritahu tadi, ini adalah kelas online kita yang kedua. Okay, sebelum ni kita buat dalam WhatsApp. Okay, masa dalam WhatsApp tu Ustazah buat video dan Ustazah hantar. Masa menunggu Ustazah buat video tu, okay, lama, jadi ramai-ramai yang bosan, dan Ustazah tengok ramai yang tak puas hati lah. Okay, komplain dalam tu kan, Ustazah, lama dah tunggu ni Ustazah. Okay, Ustazah, saya tak faham. Okay, jadi malam ni kita buat sekali lagi kelas akhlak part 2, tapi kita ulang benda yang sama, cuma huraian ni akan Ustazah bagi lebih sikit. Okay, jadi semua pelajar dah bersedia dengan kitab kan? Okay, ada yang tak ada kitab ke? Siapa yang dah sedia dengan kitab, cuba angkat tangan. Okay, Hazim, Nazura, Afika. Okay, jadi kalau tak ada kitab tak apa. Yang ada kitab, buka kitab, buka muka surat
18 dan 19. Muka surat 18 dan 19. Yang tak ada kitab Ustazah ada. Ustazah dah scan dan kita boleh baca sama-sama. Itu dia. Tajuk kita malam ni doa dan zikir. Yang minggu lepas jugalah, yang hari tu kita bincangkan. Cuma hari ni kita ulang sekali lagi. Dan saya cuba terangkan lebih panjang. Okey, doa dan zikir. Doa dan zikir. Okey, baca sama-sama. Doa dan zikir. Okey, yang pertamanya Ustazah bagi masa. Ini tengah kelas apa? Nak? Ini tengah kelas online. Nak buat nanti tawamannya nanti kami jumpa okey iklan sikit. Okey, doa dan zikir. Setiap hari Ilyas sembahyang berjamaah bersama keluarganya. Sesudah sembahyang mereka berzikir dan berdoa. Mereka berzikir dan berdoa. Okey, ayah Ilyas selalu mengingati anak-anaknya tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Berdoa dan berzikir adalah amat penting dalam ibadah. Okey, jadi Ustazah bagi masa 1 minit untuk kamu baca perenggan pertama ni. Okey, sambil dipantau oleh ibu bapa kamu. Okey, baca kuat-kuat ya. Okey, 1 minit. Okey, siapa dah baca, angkat tangan. Yang tak ada kitab boleh baca dekat skrin telefon tu yang Ustazah tunjuk ni. Okey, siapa dah siap baca? Angkat tangan. Respon sikit. Okey, bagus. Okey. Okey, dah habis baca Bagus. Okey, bagus. Okey, masa membaca, jangan baca laju-laju. Baca perlahan-lahan. Baca satu-satu. Okey, terima kasih Afika. Okey, jadi kita Ustazah terangkan satu-satu lah. Sebenarnya senang je kan? Semua faham.
Okey, setiap hari Ilyas sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah tu sembahyang beramai-ramai, diketuai oleh imam. Macam yang kita selalu buat. Okey, dekat rumah, dekat surau, dekat masjid. Okey, sesudah sembahyang mereka berzikir dan berdoa. Lepas sembahyang macam biasa, kita mesti berzikir dan berdoa. Okey, ayah Ilyas selalu mengingati anak-anaknya tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Okey, apa maksud keutamaan? Apa maksud keutamaan? Okey, siapa yang tak ada kitab tu boleh baca dekat skrin Ustazah. Baca perlahan-lahan. Okey, apa maksud keutamaan? Keutamaan tu maksud dia kelebihan. Okey, kelebihan berzikir dan berdoa. Okey, ayah Ilyas selalu mengingatkan Ilyas dan adik-beradiknya tentang kelebihan berzikir dan berdoa. Okey, berdoa dan berzikir adalah amat penting dalam ibadah. Okey. Okey, berdoa dan berzikir ni adalah perkara yang penting dalam hidup kita sebagai orang Islam. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, keutamaan. Ainul kata kepentingan, betul? Okey, seterusnya kita baca firman Allah Ta'ala tu. Okey, firman Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maksudnya, apabila hamba-hambaku bertanya perihal zatku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan memakbulkan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Okey, sampai situ. Saya bagi masa 1 minit semua baca. Okey, baca pula perenggan yang dekat bawah tu. Firman Allah Ta'ala sampai kepadaku. Okey, Ustazah bagi masa 1 minit semua baca. Sambil diperhatikan oleh mak ayah ya. Okey, siapa dah baca angkat tangan. Okey, siapa yang dah siap baca angkat tangan. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, bagus. Nurin Arisa. Okey, minta maaf ada yang Ustazah tak sebut nama dia, Ustazah tak ingat. Okey, bagus. Okey. Okey, kalau dah baca, kita turun lagi ke kita pergi pula ke muka surat sebelah. Ya. Ya, kenapa? Ya, Daud. Ya. Ya. Okey, sekejap So, saya nak turunkan page ni.
Okey, seterusnya. Okey, ayat Quran tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, dan perenggan seterusnya kita baca. Ilyas selalu berdoa untuk dirinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ilyas berharap doanya akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Ustaz Yusuf, guru akhlak di sekolah Ilyas, ada menyebut ayat Al-Quran tentang anjuran berzikir. Okey, sampai situ. Okey, baca dulu sambil diperhatikan oleh mak ayah. Siapa dah baca, angkat tangan. Penat juga itu kan. Okey, Razin. Bagus. Okey, yang lain dah baca dah? Okey, saya rasa semua dah baca ya. Okey, seterusnya firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Okey, uzkurullaha zikran kasira. Itu adalah petikan ayat Al-Quran. Okey, uzkurullaha zikran kasira. Zikran kasira. Maksudnya berzikirlah, yakni ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Okey, surah Al-Ahzab ayat 41. Okey. Okey, dan perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir, Ilyas masih teringat pesanan Ustaz Yusuf itu. Oleh itu, selain daripada berdoa, Ilyas selalu berzikir. Salah satu zikir itu ialah tilawah Al-Quran. Okey. Okey, baca perenggan yang terakhir tu. Okey, semua kita dah baca daripada atas sampai bawah. Okey, jadi kita ulang balik ke atas. Okey, jadi apakah maksud berdoa? Okey, berdoa ialah, kan Ustazah bagi, hari tu Ustazah bagi nota. Okey, Ustazah harap semua dah siap salin. Okey, kalau yang belum salin, nanti Ustazah bagi salinannya. Okey, pengertian doa apa dia? Permohonan pertolongan dan bantuan daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Okey. Okey, itu maksud doa. Okey, bila kita berdoa, kita sedang memohon pertolongan dan bantuan
kepada Allah. Okey. Okay, dalam teks di atas ada disebutkan tentang kepentingan berdoa. Okey, kelebihan berdoa. Okey, jadi okey. Okey. Okey, dalam teks tu kita ada diceritakan tentang kepentingan berdoa. Okey, ayah Ilyas selalu mengingatkan anak-anaknya tentang kepentingan kelebihan berdoa. Okey, jadi macam kita yang kita lakukan selepas solat. Okey, selepas solat kita digalakkan, okey, kita digalakkan untuk duduk dahulu, berzikir dan berdoa sebelum bangun. Jangan tergesa-gesa bangun. Okey. Okey, sebab apa? Sebab satu masa ada Rasulullah ada memberi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah masanya waktu yang paling didengari oleh Allah? Bilakah masanya doa kita paling didengari oleh Allah Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, ada dua waktu yang doa-doa tu paling didengari oleh Allah, iaitu ketika jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Rasulullah kata dua waktu yang Allah dengar doa kita tu, yang pertama ketika 1/3 malam yang terakhir dan setelah selesai solat fardu. Jadi sebab itulah ayah Ilyas ni dia sangat menitik beratkan zikir dan doa selepas solat fardu. Jadi lepas ni kalau kita solat fardu berjemaah, jangan tergesa-gesa bangun kan. Biasanya kita bila solat tu cepat aja nak bangun. Lepas ni kita jangan cepat-cepat bangun, sebab doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan pada Allah selepas solat fardu tu adalah doa yang antara doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya firman Allah Ta'ala kat situ, Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya perihal zatku, maksudnya bila kita bertanya tentang kepada para sahabat zaman Nabi dulu, bertanya tentang Allah Ta'ala, beritahu Nabi, Allah suruh Nabi Muhammad SAW beritahu kepada para sahabat bahawa sesungguhnya Allah tu dekat dengan kita semua, dan Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita cerita pasal doa ni, kenapa kita berdoa? Apakah tujuan kita berdoa? Kita pergi pada nota tadi.
masalah sikit komputer ni. Dia punya Okey, apakah tujuan kita berdoa? Berdoa yang pertama, doa itu adalah untuk menunjukkan rasa bergantung kita, berharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menunjukkan kelemahan dan kehinaan kita pada diri kita kepada Allah Taala. Okey, yang kedua, tujuan kita berdoa adalah mengakui sifat kemuliaan dan pemurahnya Allah Taala. Okey. Lepas tu dalam Al-Quran ni, okey, apakah hukum berdoa? Kenapa kita kena berdoa? Sebab berdoa ni adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Okey. Dalilnya dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, okey, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoa kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Okey, dalam ayat ni ada perintah. Okey, perintah supaya kita berdoa kepada Allah. Okey, bila Allah turunkan perintah secara umumnya, okey, perintah tu kita wajib kita buat. Okey, jadi seterusnya Allah kata, barang siapa yang sombong, tidak mahu berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka akan masuk neraka Jahannam. Okey, neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Okey, dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Okey, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Okey, jadi setakat ni faham tak? Okey, ini tentang berdoa. Okey, apa kaitannya berdoa dengan berzikir ni dengan subjek akhlak ya? Okey. Okey, siapa tahu apa kaitan berdoa dan berzikir ni dengan subjek akhlak yang kita belajar ni? Semua ada lagi kat sana ke? Senyap je. Okey, kaitannya ialah kata sebelum ni kan kita belajar tentang akhlak Nabi kan. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, antaranya syukur, sabar. Nabi orang yang paling bersyukur, Nabi orang yang paling bersabar. Begitu juga dengan tajuk zikir dan doa ni. Okey. Maksudnya Nabi adalah orang yang sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Okey, dalam ayat ni kalau kita tengok kata, okey, maksudnya orang-orang yang sombong ni ialah orang yang sepanjang hidupnya tak pernah berdoa kepada Allah. Mereka itulah yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Tapi insya-Allah lah kita semua terhindar daripada apa yang disebutkan dalam ayat Quran ni. Sebabnya kan, okey, semua pelajar pun daripada kita bangun pagi sampai dengan daripada kita bangun sampai kita tidur semula, okey, kehidupan kita ni penuh dengan doa yang diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah lah kita bukan orang yang disebutkan dalam ayat ni. Okey, jadi okey, apakah untuk siapa yang kita perlu doakan ni? Doa ni untuk siapa? Kita
Kita kena berdoa untuk siapa? Okey, kalau dalam cerita Ilyas ni, dia berdoa untuk dirinya, okey, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Okey. Okey, doa kita pun kena macam Ilyas lah. Okey. Yang pertama kita kena doa untuk diri kita. Okey, yang kedua kita kena doa untuk keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, okey, atuk nenek kita ataupun opah atuk kita. Okey, dan sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Islam. Okey, jadi doa ni kita Rasulullah ada cakap doa ni adalah senjata orang-orang yang beriman. Okey, senjata orang-orang yang beriman. Macam mana tu? Apa maksud senjata orang-orang yang beriman? Siapa tahu? Okey, kalau tahu boleh bagi jawapan. Saya baca. Okey, Lut. Okey, senjata orang yang beriman tu macam mana ya? Okey, senjata ya. Senjata. Okey, biasanya senjata kita tengok senjata tu macam senapang, pistol. Okey, tu senjata moden. Kalau senjata tradisional, panah, pedang. Okey, tapi Allah kata doa ni adalah senjata orang-orang yang beriman. Macam mana kita nak huraikan tu? Apa maksud senjata? Okey, Al-Fatih. Okey, senjata orang yang beriman ni maksud dia kalau kita cuba bayangkan, kalau kita berhadapan dengan musuh ataupun dalam keadaan bahaya, okey, senjata ni kita gunakan untuk pertahankan diri kan. Okey, kalau contohnya orang yang pergi berperang, dia nampak musuh dia depan mata. Okey, dia nampak orang jahat meluru kepada dia. Okey, jadi digunakan senjata untuk mempertahankan diri. Tapi kalau cuba bayangkan, okey, musuh yang kita tidak nampak. Macam apa ya, siapa musuh yang kita tak nampak? Okey, musuh yang kita tak nampak contohnya syaitan, okey, hawa nafsu kita. Okey, lagi apa lagi perkara bahaya yang kita tak nampak? Okey, kalau perkara bahaya yang kita nampak, contoh yang kita nampak, perkara bahaya yang kita nampak depan mata kita tu apa dia contohnya? Contohnya kalau kita nampak haiwan berbisa kan yang boleh membahayakan kita, itu kita nampak. Okey, jadi bila kita nampak benda bahaya ni, musuh yang berbahaya ni, kan ambil tindakan lawan dia. Okey. Jadi macam mana kalau kita nak lawan orang musuh yang tak nampak ni, benda bahaya yang kita tak nampak ni? Okey, contoh paling dekat yang saya nak kongsi kat sini, contohnya apa yang sedang kita alami sekarang ni, iaitu virus COVID-19 tu. Okey, semua orang tak nampak kan macam mana virus tu, macam mana bentuk dia, besar ke kecil ke, semua kita tak nampak. Tapi dia ada tersebar di mana-mana. Okey, jadi sebagai orang yang beriman, kita gunakanlah senjata kita. Senjata orang yang beriman tu iaitu doa kan. Macam mana kita nak melawan dan mempertahankan diri kita dan meminta perlindungan daripada Allah untuk supaya tidak diserang oleh virus tu. Okey, jadi itu yang dinamakan doa tu senjata orang beriman. Okey, kita melawan benda yang kita tak nampak. Kita minta
perkara yang kita tak tahu, yang kita tak boleh pegang, tak boleh rasa, kita nak lawan, kita gunakan senjata doa. Okey. Jadi macam sekarang ni, dalam keadaan yang sedang dialami oleh negara kita ni, kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah SWT supaya melindungi keluarga kita. Okey, faham tak? Itu namanya doa tu senjata orang yang beriman. Okey, jadi ke mana-mana pun kita bawalah senjata kita tu. Okey, dan kita selalu gunakan senjata tu. Okey. Contohnya kalau kita nak keluar rumah, kita baca doa. Okey, doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila kita baca doa tu, Allah akan menjaga kita sepanjang kita keluar daripada rumah. Okey, lepas tu dalam keadaan yang genting ni kita kena gandakan doa kita. Okey, kalau biasa-biasanya kita keluar rumah tu, kita baca masa keluar rumah je. Baca doa Bismillah tawakkaltu tu. Tapi sekarang ni bila keadaan dalam keadaan yang berbahaya, dalam keadaan yang kita rasa takut, lebih takut. Okey, jadi kita gandakan doa kita tu, kita baca doa-doa lain. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita baca tu, Allah melindungi kita dan menjaga kita daripada terjangkit dengan virus tu. Okey. Itu maksud Ustazah. Okey. Okey, ketika berdoa, apa yang sebenarnya yang kita minta? Okey, bila berdoa, apa yang kita nak minta? Okey. Okey, semua perkara kita boleh minta. Okey, selagi mana benda tu tidak mendatangkan dosa dan memutuskan silaturahim. Okey, semua benda yang kita boleh minta dalam doa kita. Okey, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah suka. Berbeza dengan kita minta kepada manusia kan. Kalau kita minta banyak sangat, nanti orang tak suka. Tapi kepada Allah, kita selalu meminta. Okay, semakin banyak kita meminta, semakin Allah suka. Daripada benda-benda yang kecil hinggalah benda-benda yang besar. Okey, contohnya ada satu hadis Nabi sebut mafhumnya. Okey, kita ni boleh minta kepada Allah apa saja. Walaupun benda yang kita rasa remeh. Contohnya kita kata kita mengadu pada Allah, kata ya Allah, beg saya putus hari ni. Okey, itu contoh je kan. Tolonglah gantikan yang baru. Okey, sebelum kita minta pada orang lain, sebelum kita minta pada ibu bapa kita minta kepada Allah dahulu. Okey, setakat ni faham ke? Syafi. Okey, siapa lagi kat situ? Setakat ni faham? Ada soalan? Siapa yang cakap ni? Doa untuk diri kita, ibu bapa dan rakan kita. Okey, bagus. Okey, senjata orang yang beriman adalah doa. Dengan doa kita dapat pertolongan daripada Allah. Okey, alat mempertahankan diri. Doa secara kita. Okey, bagus. Lambat pula Ustazah punya komen ni. Ini Afika cakap ni. Macam contoh hantu kan. Kita takut pada hantu, tapi kita tak tahu nak lawan dia macam mana. Jadi kita lawan dengan doa. Kita minta pertolongan Allah untuk jaga kita. Okey, dalam hidup kita ni ada benda-benda yang kita boleh kawal dan ada benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya kita bawa kereta kan. Okey, kita boleh kawal steering. Kalau kita nak bawa kereta dalam keadaan yang selamat,
Okey, jadi kita kawal steering, kita kawal kelajuan kita. Kita berhati-hati. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh nak kawal. Okey, masa bawa kereta, contohnya kita tak boleh nak kawal enjin. Kita tak boleh nak kawal kalau enjin tu rosak tiba-tiba. Okey, kita tak boleh nak kawal kalau orang lain yang langgar kita. Okey, jadi kita cara kita nak kawal tu adalah dengan doa. Okey, doa supaya kita selamat naik kereta. Macam itulah. Okey, faham. Okey, terima kasih semua yang respon. Okey, tak ada soalan. Bagus. Okey. Seterusnya yang kat bawah tu adalah perintah Allah Ta'ala. Okey. Itu adalah potongan daripada ayat Quran. Ayat yang sebenarnya ialah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan ingat yang banyak. Ingatan yang banyak. Okey. Itu adalah perintah. Uzkurullah tu kalau kita belajar bahasa Arab adalah fi'il amar. Fi'il amar tu maksudnya perintah. Allah perintahkan kita semua orang-orang yang beriman supaya mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Okey. Dalam nota kita yang kita tulis tu, maksud zikir apa dia? Menyebut dan mengingat nama Allah dengan lisan dan hati. Okey, kat situ ada dua poin penting. Ada dua poin penting, iaitu pertama menyebut nama Allah dengan lidah. Okey, yang kedua mengingat nama Allah dalam hati. Okey, dua-dua kita kena lakukan serentak. Contohnya lidah kita sebut, hati kita ingat, hati kita menghayati, hati kita faham. Okey, itu adalah maksud zikir lah. Kalau kita sebut aja tapi kita tak faham, bagus juga. Cuma belum sempurna lagi. Okey, jadi cuba kita, bila kita berzikir tu, kita cuba memahami maksudnya. Okey. Okey, pasal yang Ilyas tadi, keluarga Ilyas tadi, ayah dia selalu suruh dia duduk selepas solat. Okey, jangan bangun dulu tergesa-gesa. Okey, berzikir dulu dan berdoa dulu. Okey, sebabnya itu tadi saya dah cerita tentang kelebihan berdoa selepas solat kan. Itu adalah doa, antara doa yang didengar oleh Allah Ta'ala, yang paling didengar oleh Allah Ta'ala. Okey, lepas tu yang kedua, lepas kita solat biasanya kita berzikir. Tok Imam tu baca apa masa solat? Okey, masa solat Tok Imam biasanya baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, Subhanallah tu tasbih, Alhamdulillah tu tahmid, Allahu Akbar tu takbir. Okey, Subhanallah dibaca 33 kali. Okey, Alhamdulillah dibaca 33 kali dan Allahu Akbar pun dibaca sebanyak 33 kali. Okey, dalam satu hadis riwayat Muslim, itu kelebihan berzikir selepas solat. Nabi ada sebut, Nabi kata, okey, barang siapa yang berzikir selepas solat, mafhumnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali. Bila digabungkan semua, dicampurkan semua, jumlahnya adalah 99 kali. Dan kali yang ke-100 tu diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita baca semua zikir ni ketika selepas solat, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita tu sebanyak buih di lautan. Okey, besar fadilat dia zikir selepas solat ni. Okey, jadi lepas ni kalau kita solat berjemaah dekat masjid ke dekat rumah ke, okey, sekarang ni tak boleh solat berjemaah kat masjid kan,
kat rumah ke, okey, jangan lupa berzikir. Sebagaimana yang Ustazah sebutkan tadi kan, sebagaimana yang selalu kita zikirlah dekat masjid tu kan. Okey, itu pun kita amalkan dekat rumah. Okay. Jadi pada ketika yang lain Rasulullah SAW pernah menegur sahabat ni bila tergesa-gesa bangun daripada selepas solat tergesa-gesa bangun. Jadi Rasulullah tegur. Okay, jadi perkara ni semua yang Ustazah sebutkan ni menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tu dia sentiasa melakukan zikir dan doa selepas solat. Okay, lepas solat duduk dulu, jangan tergesa-gesa bangun. Okay, berzikir dan berdoa. Okay, sebab ini adalah sunnah Rasulullah. Okay, perkara yang sentiasa Rasulullah lakukan. Okay, jadi rugilah kalau kita tak buat kan. Okay. Rasanya Ustazah dah habis dah Ustazah baca nota Ustazah yang Ustazah buat dan nota yang ada dalam laptop Ustazah ni. Okay, yang terakhir nota tentang zikir tu apa dia? Contoh-contoh zikir. Tasbih. Bila sebut tasbih, maksudnya subhanallah, maha suci Allah. Disebut tahmid, pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian itu selayaknya kita bagi pada Allah Ta'ala saja. Okey, takbir, lafaznya ialah Allahu Akbar. Tahlil, bila sebut tahlil, iaitu la ilaha illallah. Ini adalah contoh-contoh cara kita mengingati Allah. Dan contoh yang terakhir itu ialah tilawah Al-Quran. Okay, tilawah Al-Quran ni adalah salah satu cara kita mengingat Allah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Siapa ni bagi contoh benda berat? Maksudnya apa tu? Okey, lepas solat maghrib jemaah saya akan baca doa dan selawat dan zikir sama keluarga. Okey, bagus. Ustazah lain kat rumah saya tak berapa okey. Tak apa, sabar. Nanti boleh tengok lagi. Okey, jadi ada soalan tak? Okay, cuba fikir soalan yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Yang terakhir. Bagi satu soalan. Yang berkaitan dengan tajuk kita hari ni. Ya ke? Sianya. Dekat mana tu tak okey tu? Dekat mana tu tak okey? Siapa tu yang tak okey tu? Duduk kat mana? Rumah kat mana? Okay, Nazura solat berjemaah dan baca Yasin. Okay, bagus. Okay, Nurin Arisa, muka surat berapa ya? Yang kita baca tadi, muka surat 18 dan 19. Okey, Hazim mana Hazim? Hazim faham tak? Hari tu Hazim kata tak faham kan? Okey, jadi macam ni lah cara kita buat kelas online. Okey, mungkin sebelum ni semua pelajar tak pernah ada pengalaman kelas online. Okey, jadi lepas ni kita buat lagi untuk subjek lain. Tak ada soalan Siapa ni Staf besar ni? Tak ingat.
Okay, dulu tak ada soalan Biasanya kat dalam kelas kan semua melompat-lompat nak tanya soalan. Kenapa tiba-tiba tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Rasanya setakat ini dahulu kelas kita malam ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, seronok tak kelas online? Okay, Ustazah seronok sebabnya kelas online ni mudah bagi Ustazah. Kalau dalam kelas kan Ustazah terpaksa terjerit-jerit nak diamkan kamu. Okay, jadi hari ni kita buat kat rumah masing-masing. Sementara kita masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Okay, jadi macam inilah cara kita belajar. Kampung Pasir Pandak Lekir, Batu Lapan Ustazah. Okay, bagi soalan. Bagi soalan. Okey, nanti Ustazah bagi, InsyaAllah. Okey, jadi sebelum Ustazah tutup live ni, jom kita baca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak Ustazah pun dah nak berak. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Terima kasih.